Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari Diploma Pengajian Islam, nama ahli kumpulan Muhammad Faisal Adli bin Muhammad Hafiz, Muhammad Ahmad Syafiq bin Muhammad Syukri, Muhammad Hafiz bin Muhammad Nasir, dan Ahmad Farsulhi bin Ahmad Firdaus. Tajuk tugasan kami Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 26 dan 27. Pensyarah kami bernama Ustaz Muhammad Azfar bin Suhaimi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahawa itu kebenaran daripada Tuhan. Tetapi orang-orang yang kafir berkata, apakah maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, ramai orang yang dibiarkannya sesat hati, dan dengannya juga ramai orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Ayat ini adalah jawapan bagi dua kesamaran yang ada pada musyrikin Mekah dan mereka yang tidak beriman dengan Al-Quran. Kesamaran pertama, kita telah belajar bagaimana mereka tidak yakin bahawa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabar mereka untuk buat suatu surah yang sama dengan Al-Quran. Mereka yang dimaksudkan itu ialah musyrikin Mekah dan mereka yang tidak beriman dengan Al-Quran. Akibat mereka tidak yakin dengan Al-Quran, maka Allah telah mencabar mereka untuk buat suatu surah yang sama dengan Al-Quran. Malah sekali mereka tidak boleh. Kesamaran kedua, manusia apabila mereka tidak boleh lawan dengan menggunakan hujah, mereka mula akan menghina. Seperti yang kita tahu, musyrikin Mekah ni mereka tidak boleh lawan dengan menggunakan hujah, kerana mereka tidak ada ilmu pengetahuan. Bila mereka tidak boleh lawan dengan hujah, mereka mula akan menghina. Mereka beri gelaran untuk menghina dan memberi aib pada seseorang itu. Ini datang dari bisikan syaitan. Ini adalah sifat manusia yang mudah termakan dengan bisikan syaitan. Apabila mereka tak ada ilmu, mereka mudah terkena dengan bisikan syaitan dan sebagainya. Seperti zaman sekarang, apabila ada yang tidak dapat berhujah dengan golongan yang sunnah, mereka akan beri gelaran Wahabi kepada mereka. Seperti yang berlaku hari ini, apabila seseorang itu tidak dapat berhujah dengan golongan yang sunnah, mereka yang jahil ini akan gelarkan kepada seseorang itu Wahabi. Berilah berbagai-bagai dalil sekalipun, mereka tetap akan mengatakan seseorang itu Wahabi. Selepas tidak dapat mendatangkan surah yang sama seperti Al-Quran, puak kafir Mekah telah mengkritik Al-Quran. Mereka kata ada kekurangan dalam Al-Quran, namun hujah mereka itu amat lemah sekali. Setelah mereka tidak dapat mendatangkan surah yang sama seperti dalam Al-Quran, mereka pula mengkritik Al-Quran dengan mengatakan ada kekurangan dalam Al-Quran, sedangkan Al-Quran datang dalam keadaan sempurna. Namun hujah mereka itu amat lemah sekali. Mereka ni apabila jahil, mereka tidak peduli sama ada kritikan mereka tu bijak atau tidak, asalkan mereka dapat mengkritik.
Oleh yang demikian, orang yang degil akan menggunakan kata-kata yang buruk apabila mereka tiada hujah. Mereka hendak burukkan juga perkara yang benar supaya ditolak oleh manusia yang lain. Mereka hendak jatuhkan juga orang lain dengan cara memburukkan individu yang memberi hujah tersebut. Jadi, ayat ini adalah kritikan mereka yang jahil untuk mencela Al-Quran. Mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini sama ada musyrikin Mekah atau Yahudi. Sememangnya mereka tidak boleh lawan hujah-hujah kuat yang diberikan oleh Allah. Maka musyrikin Mekah yang kehabisan idea telah pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan pendeta-pendeta Yahudi dengan tujuan untuk mencari hujah untuk melawan dan mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukannya untuk mencari kebenaran. Apabila musyrikin Mekah berjumpa dengan ahli kitab tersebut, ahli kitab pun mengambil kesempatan ke atas mereka. Ahli kitab telah nampak bahawa ini adalah ruang dan peluang untuk menjatuhkan Islam dari dalam, kerana mereka tahu musyrikin Mekah itu adalah jenis yang tidak ada kitab dan jahil. Ahli kitab ini boleh bercakap apa sahaja dan akan dipercayai oleh musyrikin Mekah itu. Maka ahli kitab ini telah membuat kajian tentang ayat-ayat Al-Quran yang Nabi sampaikan itu. Mereka kata dalam ayat-ayat itu ada perumpamaan tentang lalat, lebah, labah-labah dan nyamuk. Mereka pun beritahu kepada musyrikin Mekah yang datang itu bahawa tidak layak jika kalam Allah menggunakan perumpamaan yang remeh-temeh macam itu. Mana mungkin Allah yang maha mulia dan maha besar itu menggunakan benda-benda kecil sebagai contoh. Maka Yahudi kata Al-Quran itu pastinya bukanlah kalam Allah. Musyrikin Mekah itu pun membawa balik apa yang diberitahu oleh Yahudi itu dan menjajakan kisah itu di Mekah. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nasib orang jahil yang tiada neraca untuk membandingkan antara perkara yang benar dan yang salah. Mereka hanya ikut apa yang orang kata dan percaya bulat-bulat, walaupun hujah yang diberikan itu tidak kuat. Maka berpeluanglah Yahudi untuk cuba menjatuhkan Islam melalui penduduk Mekah, ataupun mungkin juga musyrikin Mekah sendiri dengar ayat-ayat Al-Quran tentang perumpamaan itu, dan mereka kritik terus sebab mereka memang hendak menolaknya. Jadi sama ada mereka diberi idea oleh Yahudi atau mereka sendiri yang dapat idea itu. Begitulah latar belakang ayat ini. Inilah kepentingan belajar tafsir, supaya kita dapat tahu apakah latar belakang ayat, kerana jika tidak, agak sukar hendak memahaminya jika baca sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama anda Muhammad Amal Syafiq bin Muhammad Syukri, nombor matrik 2111139. InsyaAllah anak akan menyambung perbentangan tafsir surah Al-Baqarah ayat 26. Potongan ayat innallaha la yastahyi ay yadriba masala. Maksudnya sesungguhnya Allah ni tak malu untuk membuat perbandingan apa sahaja. Okay, maksudnya maka Allah ni telah memberi jawapan dalam ayat ni tentang kesamaran mereka tu. Allah ni tak malu untuk menggunakan pelbagai perbandingan dengan makhluk yang kecil supaya bandingan tu dapat memberi hidayah kepada manusia dan memberi kesan kepada kefahaman manusia. Allah ni tak kisah nak mengajar makhluknya dengan menggunakan makhluknya sekecil mana pun. Menggunakan perumpamaan ni adalah salah satu cara yang berkesan untuk mengajar manusia. Allah ni tahu diri kita. Allah SWT sudah jadikan satu cara belajar, iaitu untuk kita beri kefahaman tentang perkara yang baru. Kita bandingkan dengan perkara yang mereka telah tahu. Sebagai contoh, kita ni nak mengajar anak kita tentang kabinet kerajaan. Sebagai contoh, kita gunakan hierarki dalam keluarga kerana mereka ni tahu
dan mereka faham tentang keluarga kita. Kita kata kepada anak kita, Perdana Menteri itu macam ayah lah. Contoh ataupun timbalan Perdana Menteri itu macam umi lah, dan sebagainya. Maka banyak ayat-ayat bandingan atau analogi yang digunakan di dalam Al-Quran. Okey, seterusnya potongan ayat ma ba'udatan fama fawqaha. Maksudnya seperti nyamuk hingga ke sesuatu yang lebih kecil darinya. Kat sini Allah juga ada menggunakan contoh binatang kecil yang lain seperti lalat. Okey, kita tengok bagaimana Allah menggunakan lalat sebagai perumpamaan, iaitu dengan menunjukkan betapa lemahnya sembah mereka tu, sehingga kan mereka ni tak boleh halau nak halau lalat yang singgah pada badan mereka. Kat sini Allah nak tunjuk kebodohan mereka. Seterusnya labah-labah pula dijadikan sebagai perumpamaan lemahnya pergantungan mereka kepada sembahan mereka selain pada Allah. Ianya seperti sarang labah-labah, malah lebih teruk lagi. Okay. Allah ni tak malu sebab apa? Sebab semua tu Allah juga yang cipta. Manusia ni tak boleh cipta suatu pun, malah cipta sayap nyamuk pun tak boleh. Memang ada makhluk yang lebih kecil dari nyamuk. Sebab apa? Sebab hadis Nabi berkenaan dengan 11 sayap, iaitu lebih kecil daripada keseluruhan badan nyamuk. Rasulullah pernah bersabda, seandainya dunia ni sama nilainya dengan sayap nyamuk di sisi Allah SWT, nescaya Allah ni tak akan memberikan minuman dari dunia itu kepada orang yang kafir, meskipun hanya seteguk air. Allah tak akan beri kepada orang yang kafir. Hadis ni riwayat Tirmizi, dan hadis ni disahihkan oleh Syekh Albani. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Maksudnya orang-orang yang beriman, mereka akan mengetahui bahawa perbandingan ataupun perumpamaan tu benar daripada Tuhan mereka. Disebabkan mereka ni beriman, mereka terima bahawa perumpamaan tu daripada Allah SWT, walaupun mereka ni kurang faham dengan perumpamaan tu, kerana untuk faham sesuatu misalan ataupun sesuatu contoh perumpamaan daripada Allah tu haruslah dengan belajar. Kena belajar dengan orang yang dah tahu. Bila diberitahu persamaan antara kedua perumpamaan tu, barulah kita fikir, kita macam, oh itu maksudnya, oh begitu. Okay, perumpamaan tu penting untuk diketahui, sebab yang nak disampaikan tu oleh Allah SWT. Kadang-kala perumpamaan tu tak jelas kepada orang yang tak belajar, walaupun seorang mukmin tu tak faham apa maksud perumpamaan Allah tu, tapi dia terima bahawa itu perumpamaan tu adalah daripada Allah. Seterusnya potongan ayat, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Maksudnya dan orang-orang kafir akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan ni? Orang yang baca Quran ni ada beberapa jenis. Yang pertama, ada yang baca untuk mencari kebenaran. Sekiranya dia mencari kebenaran, mereka akan mendapat maklumat yang akan menguatkan iman mereka. Dan yang kedua, ada juga yang membaca Al-Quran ni sebab nak menolaknya. Maka mereka akan berjumpa dengan sesuatu yang dirasa sebagai hujah untuk menolak Al-Quran. Sekiranya dia menolak Al-Quran, mencari Al-Quran untuk menolaknya dengan niat yang salah, maka mereka akan menjadi sesat. Dan sekiranya dia mencari Al-Quran untuk mencari kebenaran, untuk ikut Al-Quran tu, maka Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Seterusnya potongan ayat, yudillu bihi katsira. Yudillu bihi katsira maksudnya dengan Al-Quran itu boleh menyesatkan kebanyakan manusia. Sama ada dimaksudkan dengan perumpamaan tu ataupun dengan Al-Quran tu sendiri. Boleh menyebabkan orang tu menjadi sesat kerana pada asalnya mereka ni tak beriman. Ada orang yang tidak belajar tafsir Al-Quran dengan benar, maka mereka ni tak faham apakah yang hendak disampaikan oleh Allah SWT. Mereka ni nak faham dengan sendiri, dan fahaman tu fahaman yang salah. Ataupun mereka ni diajar dengan
guru yang tak belajar tafsir, maka mereka ni juga akan menjadi sesat. Itulah bahayanya kalau faham Al-Quran bukan dengan cara kefahaman para sahabat ataupun para salafus salih. Kita pun banyak dengar tentang golongan anti hadis kan. Itulah mereka yang menggunakan ayat Al-Quran dengan kefahaman sendiri untuk menyokong hujah sesat mereka. Seterusnya potongan ayat wa yahdi bihi katsira. Maksudnya dan dengan Al-Quran juga boleh memberi hidayah kepada ramai manusia. Kalau seorang tu membaca Al-Quran sebab nak mencari kebenaran, orang yang baca Al-Quran tu akan berjumpa dengan kebenaran tersebut. Berapa banyak kita dengar kisah di mana orang yang kafir ataupun orang yang tidak beriman diberi Al-Quran, mereka baca Al-Quran tu dan mereka jumpa kebenaran di dalam Al-Quran tu. Allah SWT akan memberi mereka faham kerana mereka ada keinginan ke arah tersebut lah. Bila dicari kebenaran, maka Allah akan beri kefahaman tentang agama. Seperti mana may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, maka Allah akan memberikan kefahaman dia tentang agama. Okey. Jadi Allah akan membawa orang tu akan ke jalan yang benar sedikit demi sedikit. Seterusnya potongan ayat wa ma yudillu bihi indal fasiqin. Dan maksudnya dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab Al-Quran tu, melainkan orang-orang yang fasik. Okay, Allah ni tak akan menyesatkan seseorang tu dengan Al-Quran, melainkan kepada orang yang fasik itu orang yang nak tolak Al-Quran, yang tak nak mengikut ajaran Nabi, ditolak wahyu, apa yang Nabi sampaikan tu mereka tolak. Dalam hati mereka ni memang sudah ada kejahatan, nak puaskan nafsu mereka je. Mereka akan jadi orang yang sesat lah. Orang yang macam ni mereka akan menjadi sesat dan Allah akan membiarkan kesesatan mereka tu sampai bila-bila. Okay, jadi sekadar ini saja perbentangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama Muhammad Hafiz bin Muhammad Nasir. Nama metrik 21111140. InsyaAllah anak nak petik pasal surah Al-Baqarah ayat 27. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih ayaqta'una ma amarallahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Maksudnya orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu ditegurkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan memperbuat kerosakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Seterusnya penerangan ayat. Ayat sebelum ini telah disebut tentang mereka yang fasik. Dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menerangkan apakah sifat-sifat fasik itu. Secara ringkasnya, fasik itu bermaksud keluar dari taat, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan apakah kesalahan yang mereka lakukan. Seterusnya allazina yanqudun ahdallahi min ba'di mitsaqih. Maksudnya orang-orang yang merombak perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala selepas mereka mengambil perjanjian itu. Mereka merobohkan perjanjian untuk menegakkan agama tauhid, atau mereka berjanji untuk ikut keseluruhan agama, tetapi kemudian mereka terima sebahagian dan tolak sebahagian. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusalla. Maksudnya dan mereka memutuskan suruhan Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Mereka tidak mengikut perintah Allah dan melakukan larangan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Faris Sulhi. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Ahmad Farisulhi bin Ahmad Firdaus. Nombor metrik 21111147. Pada hari ini saya akan membahaskan maksud memutuskan dalam surah Al-Baqarah ayat 27. Maksud memutuskan itu boleh membawa kepada beberapa maksud dan ulama ada memberi beberapa pandangan. Pertama, ada yang kata perhubungan silaturahim ini adalah antara ummah. Maka orang yang memutuskan hubungan silaturahim itu tidak kisah apakah yang berlaku kepada saudara sesama Islam kita di negara lain. Yang keduanya, hubungan antara keluarga kita sendiri, kita boleh lihat bahawa orang-orang fasik itu adalah masalah dalam keluarga mereka. Mereka berkelahi sesama mereka, sesama adik-beradik, ibu bapa dan sebagainya. Dengan orang lain, mereka boleh berbuat baik, tetapi jika dengan ahli keluarga, sampai ada yang tidak bertegur sapa, kemudian bukan mereka sahaja yang bermusuhan, sampai anak-anak pun kena ikut bermusuh juga. Yang ketiganya, memutuskan antara Al-Quran dan Nabi. Mereka terima Al-Quran tetapi mereka tidak terima Nabi Muhammad SAW. Dari zaman Nabi lagi sudah ada orang yang bersikap begini. Apabila suatu hukum diturunkan, mereka akan tanya, ini dari Allah Subhanahu Wa Taala atau dari Nabi? Padahal apa sahaja Nabi sebut adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada zaman sekarang sudah timbul banyak kumpulan yang tidak menerima hadis Nabi lagi. Kononnya mereka hanya menerima Al-Quran sahaja. Itu adalah kumpulan-kumpulan yang sesat. Kita pun mungkin pernah dengar tentang golongan anti hadis dan Al-Quranis. Terusnya ayat wa yufsiduna fil ard, dan maksudnya dan mereka berbuat kerosakan di muka bumi. Apabila mereka melakukan perkara-perkara di atas, itu sudah membawa maksud melakukan kerosakan di muka bumi, iaitu merosakkan agama. Juga boleh bermaksud mereka melakukan kerosakan dengan melakukan amalan-amalan yang di luar syariat, iaitu amalan yang bukan agama tetapi mereka kata ianya adalah agama. Seterusnya pula dari ayat ulaika humul khasirun, dan maksudnya orang-orang yang seperti itu adalah mereka yang paling rugi sekali. Maksudnya di sini mereka rugi di dunia sampai ke akhirat. Kalau kita lihat yang berbuat kerosakan di dunia itu akan menyusahkan orang lain. Namun Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam ayat ini, mereka yang berbuat kerosakan itu adalah yang rugi. Ini adalah kerana balasan yang mereka akan dapat di akhirat nanti adalah lagi teruk dari kerosakan yang mereka lakukan semasa di dunia. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.